Okey kelas, so kita akan masuk kepada subtopik yang ketiga iaitu mengenal pasti langkah pengurusan pelaksanaan projek. Okey, ini adalah objektif pembelajaran kita yang terakhir untuk minggu ini iaitu kamu mesti dapat memberitahu cikgu berapakah langkah pengurusan pelaksanaan projek. So, untuk langkah ini ada 3 langkah yang utama iaitu yang pertama, kita mulakan dengan apa? Okey, pelajar boleh refer buku teks muka surat 34 ah. Kita mulakan dengan perancangan, mesti planning dulu. Yang kedua ialah penjadualan, kita buat jadual. Dan yang ketiga adalah pengawalan. Okey, rancang, jadual, kawal. So ini pun soalan sangat famous dalam exam, dia akan tanya. Dia suruh kamu susun kelas. Jadi kamu mesti dapat bagi tahu cikgu 3 langkah. Iaitu yang pertama perancangan, planning, yang kedua penjadualan, jadualkan, yang ketiga pengawalan. Okey, kamu boleh tengok Raja 2.3 dalam buku teks kamu. Alright, so tolong take note itu. So, untuk apa kita ada 3 langkah ini? Macam biasa untuk memperoleh peralatan, bahan dan kemahiran supaya projek itu boleh disiapkan pada masa yang telah ditetapkan. Kalau cikgu bilang hantar minggu ini lah kamu hantar. Kalau kamu ikut ini 3 langkah, kamu boleh siap on time. Yang kedua itu organisasi projek itu kelas juga kamu mesti bentuk. Okay, kamu mesti membentuk satu organizational chart supaya pelaksanaan projek itu boleh dilaksanakan dengan sangat senang, mudah. So, apa itu organisasi projek? Tengok muka surat 35. Organisasi projek ini dibentuk dalam pengurusan pelaksanaan projek bagi memudahkan pelaksanaannya. Jadi, organisasi projek ini adalah satu pasukan projek, terdiri daripada pasukan projek. Okay, satu tim. Contohnya ini kan orang ni satu pasukan projek. Jadi diorang ini adalah sekumpulan ahli yang terlibat dalam kerja pembangunan projek, terdiri daripada orang dalam organisasi atau luar organisasi. Diorang mesti mempunyai kepakaran, knowledge, pengetahuan, pengalaman, experience yang berkaitan dengan projek. Okay, ini yang di luar punya organisasi, carta organisasi di syarikat yang besar kan. Kita ada pengurus projek, pengeluaran, ada yang bahagian kejuruteraan, ada bahagian perakaunan, ada bahagian penyelidikan. Okey, ini yang ketua dia itu pengurus eksekutif. So ini adalah carta organisasi projek bagi syarikat-syarikat yang besar di luar sana. Kan? Bagaimana pula kalau pasukan projek di sekolah? Kalau di sekolah kelas, okay, kita juga ada carta organisasi ya. Dia dibentuk mengikut kesesuaian projek dan terdiri daripada 5 individu ini iaitu pengurus projek. Okay, dia ketua pengurus projek. Kita ada juga di bawah pengurus projek kita ada setiausaha, sekretari dan bendahari iaitu treasurer. Di bawah mereka kita ada pereka bentuk, designer dan juga yang kelima itu pembangun mockup atau model. So ini dalam satu kumpulan ada 5 orang, 5 ahli. 5 ahli ini mereka akan saling bergantung antara satu dengan yang lain untuk menjayakan sesuatu projek. Jadi nanti kamu balik sekolah, teacher akan form dalam satu kumpulan 5 orang dan kamu akan kena lantik lah siapa pengurus projek, ketua kumpulan dia, siapa dia punya SU, bendahari, pereka bentuk dan pembangun mockup atau model. Jadi kelas ini 5 ini carta organisasi sekolah pun mesti mau hafal. Selalu dia tanya dalam exam. Okey, cikgu akan bagi soalan macam cikgu kasih kosong ini. So, apakah X? Siapakah X? Bendahari. Okay, so sampai sini saja kelas kita untuk hari ini. Okay, kita ada 3 langkah, ingat langkah perancangan pengurusan projek itu ada 3 iaitu perancangan, penjadualan dan pengawalan. Make sure kamu take note tentang ini dan yang kedua itu carta organisasi di sekolah mesti mau hafal. Okay, kelas. So sekarang cikgu akan mahu kamu untuk menjawab soalan Google Form yang cikgu sudah post dalam Google Classroom. Tolong jawab dengan sebaik mungkin. Okay, kamu jawab dengan sebaik mungkin sebab
cikgu mahu kamu ini akan keluar pada final exam. Jadi tolong jawab dengan sebaik mungkin sebelum kamu kembali kepada physical class pada minggu depan. Okay, dan yang kedua tu kelas latihan pengukuhan pun mesti buat. Tolong print out ataupun kalau tiada printer kamu boleh juga type dalam Google Docs. Okay, Google Docs. Siapa yang mau type dalam Google Docs boleh, siapa mau print out itu latihan boleh juga. Okay, so itu saja untuk hari ini kelas. Cikgu akan jumpa kamu pada minggu depan semasa sesi kelas fizikal. So stay safe and take care everyone. Bye.